masa saya belajar tu orang Jepun tak nampak apa yang saya buat ni, tapi bila saya bekerja, saya duduk asrama dengan mereka, duduk hostel. So saya jadi diri saya, pakai apa yang saya selalu pakai. Waktu malam saya pakai kain pelikat. Ini adalah perkara Kain normal pelikat? untuk orang Melayu, orang Kan Malaysia sarung. kan. Dan orang kawan Jepun saya masuk ke dalam bilik, tiba-tiba dia tengok saya pakai kain pelikat waktu malam. Dia pun tanya, bro, kenapa pakai skirt waktu malam? Saya macam, tak pernah pula saya terfikir. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan mereaction dari salah satu channel Ashraf Jeffrey, 3 perangai Melayu yang buat orang Jepun ternganga. Perangai pertama memang Anda buat pun. Wah, ini orang-orang Melayu. Apakah perangai kalian juga ada termasuk dalam video kali ini? Boleh komen-komen aja di bawah. Ataupun bagi teman-teman yang ingin menambahkan apa aja perangai orang Melayu yang buat orang negara lain tuh ternganga, terkejut, boleh komen-komen di bawah. Nanti kita lihat videonya seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku ngojakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsyawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Dekat channel ni, saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya pernah belajar dekat Jepun dan juga bekerja dekat sana. Topik kali ni, saya nak kongsikan dengan anda 4 perangai saya yang buatkan orang Jepun rasa pelik. Ataupun 4 perilaku, perbuatan yang buat orang Jepun garu kepala. Dekat Jepun ni, bila kita terkejut kan, kita akan sebut macam Oh iya ya. Dia tarik lagi panjang tarik tu. Dia jadi lagi aneh lah benda tu kan. Okey, yang pertama sekali, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat normal dekat Malaysia, tapi bagi orang Jepun dia adalah satu benda yang pelik. Masa saya belajar tu orang Jepun tak nampak apa yang saya buat ni, tapi bila saya bekerja, saya duduk asrama dengan mereka, duduk hostel. So saya jadi diri saya, pakai apa yang saya selalu pakai. Waktu malam saya pakai kain pelikat. Ini adalah perkara normal untuk orang Melayu, orang Kan Malaysia sarung. kan. Dan kawan Jepun saya masuk ke dalam bilik, tiba-tiba dia tengok saya pakai kain pelikat waktu malam. Dia pun tanya, bro, kenapa pakai skirt waktu malam? Saya macam, tak pernah pula saya terfikir yang kain pelikat tu adalah skirt. Which is, bila fikir balik, memang betul pun kan. Kain pelikat tu dia macam skirt lah. Cuma skirt panjang. Kalau kita kilah tinggi, dia jadi skirt pendek. And ini adalah satu benda yang rare. Kawan baik saya, dia pernah pergi ke Osaka, pergi ke Kinki sama-sama dengan saya melancong. Masa tu bulan puasa, bulan Ramadan, kami pergi ke Kinki untuk pergi ke satu kedai India untuk buka puasa. Dia dengan selamba roknya, dia pakai kain pelikat. And semua orang tengok macam pelik. Dekat Jepun ni sebenarnya dia punya, kita kata, privacy act dia sangat-sangat kuat. Walaupun kita rasa orang tu pelik gila, kita tak boleh nak tegur dia. And dia tengok pun dalam keadaan macam curi-curi tengok lah. Masa saya duduk dekat Tokyo tu, banyak gila orang-orang pelik yang saya jumpa. Belum cerita tentang cosplay. Ada seorang pakcik, seriously, literally pakcik, memang pakcik, pakai skirt pendek. Lepas tu dia pakai blusher warna merah. Lepas tu dia pakai dia pakai bra dekat luar. Dia macam cosplay, tapi bukan cosplay lah. Nak kata pakcik tu tak betul, dia okey je, dia normal, cuma cara dia berpakaian macam tu. Saya pernah jumpa juga geng-geng yang main cosplay. Masa tu dekat Tokyo Dome, dekat Tokyo Game Festival ataupun Toy Festival tu memang biasalah kita jumpa orang yang pakai cosplay kan. So dekat Tokyo Dome tu dia buat macam gathering untuk geng-geng cosplay ni. Senior saya, dia memang duduk dalam
industri ni, industri cosplay, senior Malaysia bukan senior Jepun. And dia cerita lah, bila duduk dalam kelompok geng-geng cosplay ni, kadang-kadang yang kita nampak macam orang yang gemuk, dia punya berkumis, kita ingat dia pakai pakaian perempuan macam Sailor Moon ke semua kan. Kita ingat macam dia ni siapa lah, budak ni mesti nerd gila kan. Bila tanya, rupa-rupa ni adalah CEO satu company, bawah dia ada 20 orang pekerja. Nak buat macam mana dia punya hobi macam tu kan. So itu benda pelik yang pertama, pakai kain pelikat. And saya tertanya juga benda ni. So saya ada tanya, ialah bila pakai kain pelikat diequalkan, disamakan dengan pakai skirt kan. Saya tertanya-tanyalah, sebab saya pernah belajar yang orang lelaki tak boleh berpakaian seperti mana orang perempuan. Benda tu adalah haram. And saya tanya beberapa ustaz ketika tu, jawapan mereka, bila berpakaian ni kita kena tengok uruf tempat tu sendiri. Kita kena tengok pakaian tempat tu sendiri, penerimaan dia macam mana. So bila tengok dekat Malaysia pakai kain pelikat ni tak ada masalah lah, sebab memang dia melambangkan lelaki. And nanti aku cari ya kain pelikat pun tu dah apa. di-define oleh banyak tempat macam India, which is memang kain pelikat kita datang dari India. So India, negara sana, Pakistan, semua itu adalah perkara yang normal. Dan maka benda tu jadi normal lah untuk lelaki. Macam contoh skirt pendek, walaupun kita rasa macam skirt pendek adalah untuk perempuan, tapi kalau kita pergi dekat Scotland dia punya, tak silap saya lah, dia punya culture tu memang pakai mini skirt, which is bila pakai dekat sana orang tak rasa yang mini skirt adalah untuk perempuan. Of course perempuan pun ada, tapi lelaki pun tak ada masalah dekat sana. So hukum tentang kain pelikat tu kain sarung kan? Soalnya aku cari di Google nih, kain pelikat tuh ya kain sarung gitu guys nih. Kain sarung yang muncul. Ya kan, kain pelikat tuh kain sarung kan? Boleh komen di bawah ya. Soalnya aku juga gak paham kain pelikat tuh apa. fashion ni dia berubah-ubah ikut tempat, bergantung kepada situasi semasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, benda pelik, sama juga masa saya belajar, saya tak berapa interact dengan orang Jepun, jadi mereka tak nampak apa yang saya buat. Ada satu hari masa saya bekerja, which is masa dekat hostel lah, masa tu hujung minggu macam tu, saya lepak dekat rumah and saya rasa sakit kepala gila. Dekat Jepun, saya tak terlintas untuk beli Panadol lah. Saya jarang gila guna makan Panadol dekat Jepun, sama ada saya tahan ataupun tidur ataupun minum jus. Saya buat macam tu lah dekat Jepun dulu. And bila tahan ni, saya perlukan minyak cak kapak. Minyak cak kapak adalah kita kata adalah ubat mujarab orang Malaysia kan. Sama juga dengan Thailand, sebab saya punya roommate tu adalah orang Thailand. Bila saya comor ubat tu dekat kepala saya, orang Thailand, kawan saya tu Patarapong, dia tak rasa pelik benda tu. Nama kawan saya ialah Patarapong. Menarik kan nama dia, Patarapong. Tak kahwin lagi. Umur dia lagi tua dari saya lah. Saya rasa sekarang umur dia dah dekat 40. Dia lambat sikit. Maksud saya dia lambat masuk kerja lah. Saya comor ubat minyak cak kapak. So bau dia kuat kan. Kawan saya ketika tu, dia kawan Jepun saya, dia datang, dia nak lepak dengan saya, tiba-tiba dia bau something. Dia bau macam bau apa ni kan. Saya pun tunjuk dia ni, bau minyak cak kapak kan. Minyak cap kapak. Ini yang boleh melegakan kesakitan kepala. Dia macam pelik sebab dia kata lepas tu minum ubat ni. Saya kata bukan minum, kita comor dekat kepala kita. Kawan Thailand saya pun backup saya. Dia kata memang macam tu kata. Lepas tu dia kawan Jepun saya, dia pun tanya, lepas tu ubat tu akan serap masuk. Saya macam terdiam. Betul juga ubat ni bukan serap masuk dalam badan kita ke otak kita ke. Kita just comor dekat bahagian luar kepala kita je. So bila benda ni kan, saya tertanya-tanya bila orang argue macam ni. Okay, culture tu tak ada dekat Jepun. Maksudnya ambil satu minyak cak kapak comor kat kepala, tak ada dekat Jepun. Dekat Malaysia, Thailand ataupun maybe lah kita Nusantara memang ada culture tu. So saya tanyalah orang yang memang pakar dalam bidang perubatan ni, katanya memang minyak cak kapak tak pernah pun masuk dalam study. Tak ada research pun yang mengatakan minyak cak kapak mampu menghilangkan pening kepala. Tapi dia dipanggil juga sebagai homoterapi lah, tak salah saya, homoterapi, which is dia tergolong dalam kelompok aromaterapi. So
bau dia tu dapat menenangkan kita, dan yang penting dia punya rasa mint tu. Dia punya rasa mint tu bila kita comot dekat kepala kita, kita punya kepala tu rasa sejuk panas. Itu yang buatkan otak kita percaya yang kita makin sembuh lah. Dia macam placebo effect lah. Bila kita percaya sesuatu tu berlaku, maka benda tu akan berlaku. Bila kita percaya pada diri kita mampu buat sesuatu tu, kita mampu buat. Macam saya cerita pada video sebelum ni, video yang saya pukul isteri saya sampai lebam-lebam tu, badan saya dah tak boleh bergerak dah. By right, badan saya dah pecah-pecah urat, dah tegang semua. Tapi disebabkan otak masa tu dia percaya saya boleh buat lagi, so dia kontrol saya punya badan lah. Itu kemampuan kita, and itu adalah minyak cakapa. Untuk in case anda tertanya-tanya, orang Jepun kalau dia pening kepala dia bawa apa? Setahu saya dia makan Panadol lah. Panadol ada dijual dekat 7-Eleven. Cuma saya tak berapa beli ubat-ubat dekat sana sebab saya tak faham apa ubat-ubat yang dijual, untuk apa ubat-ubat tu dijual. Masa saya kena alahan, saya pun pelik juga. Alahan debunga dekat Jepun kan, daripada musim sejuk tukar kepada musim bunga, dia akan ada banyak debunga. So debunga ni dia akan menyebabkan alahan bagi sesetengah orang, which is saya antara salah seorang lah. So dia akan jadi berair hidung, selsema gila-gila. Ubat tu tak ada dijual dekat Malaysia. Biasanya saya import masuk lah, saya suruh mak saya hantar ke kan, macam mana. Tapi ubat tu tak dijual dekat Malaysia sebab Malaysia tak ada pun alahan debunga ni. And last kali saya terpaksa tanya kawan dekat Jepun macam mana nak atasi masalah ni. So pergi dekat 7-Eleven, memang ada dijual lah dekat sana. Okay, nama alahan tu kita panggil dia sebagai Kafun Show. Tak silap saya lah. Show tu adalah simptom-simptom. Kafun tu adalah debunga lah kot. Alahan debunga. Saya pun tak berapa ingat dah bahasa Jepun. Jadi sekarang kita dah ada dua. Yang pertama kain pelikat tadi. Yang kedua minyak cakapa. Dan yang ketiga, ini mungkin saya seorang saja ataupun mungkinlah sesetengah dari kita, bila duduk dekat Malaysia ni, bila lahir dekat Malaysia, kita manusia yang pentingkan kuantiti compare dengan kualiti. Sekali lagi saya nak highlight, mungkin ini perangai saya sahaja, bukan anda lah. So saya antara manusia yang pentingkan kuantiti daripada kualiti. Saya bagi contoh lagi lah untuk anda faham. Saya bagi contoh supaya anda faham apa yang saya cuba maksudkan ni. Masa dekat Jepun dulu, saya punya rambut tak adalah panjang sangat. Dan saya tengok kawan saya, rambut dia macam tak panjang jugalah, panjang sikit je. Lepas tu dia ajak saya, jom kita pergi potong rambut. Saya pun tengok rambut dia macam, tak adalah panjang sangat, kenapa nak potong rambut? Dia cakap nak alter sikit, hujung lah. So saya ikut dia. Bila saya ikut dia memang alter sikit saja, sikit gila. Lepas tu dia baiki sikit lah dekat bahagian sideburn, lepas tu tepi-tepi sikit. Tapi dia punya potongan tu boleh kira dengan jari lah. Sikit gila, seriously. Saya macam sikit gila ni dibayar pada harga lebih kurang dalam RM60 Malaysia lah. Kalau tak silap saya harga dia. And saya macam takkan potong beberapa helai rambut sahaja kena bayar RM60 Malaysia kan. Saya tanya benda tu lah. Dan dia bagi tahu, betul lah, sebab kita nak jaga kerapian rambut kita tu. Rambut kita kena pastikan rapi. Saya pun cerita dekat dia, kat Malaysia orang tak buat benda ni. Kita bayar RM10 je potong satu rambut ni. Satu kepala kita kasih botak semua. Dia macam terkejut lah. So itu point dia. Ataupun satu lagi lah, bila kita makan, kita sanggup order nasi goreng RM3 yang kuantiti banyak compare dengan nasi goreng yang tak banyak dan ada lauk sikit lah. Kalau saya prefer yang banyak tu. And ni adalah perangai saya, kan? Bukan kerja lah. Kerja of course kita nak quality. So orang Jepun dia tak kisah, bayar sikit pun tak ada masalah. That's why saya rasa bukan orang Jepun lah, orang-orang yang berfikiran maju, bukan macam saya ni, dia memang tengok kepada quality. Kalau kita pergi dekat hotel-hotel 5 bintang, kita tengok dia punya dish, dia punya makanan, satu plate besar, lepas tu ada titik mayonis satu, titik dia punya mustard satu, lepas tu ada hiasan, makanan satu ketol saja. Makan memang tak kenyang lah. Harga berapa? RM1,000 Malaysia. So mungkin itu yang dimaksudkan. And cerita tentang potong rambut dekat Jepun ni, saya agak suka pergi potong rambut dekat sana. Saya tak pergi kedai yang mahal-mahal, yang kedai yang pelik-pelik saya tak pergilah. Saya just pergi kedai biasa, and of course lelaki yang handle. Yang best dekat Jepun ni, dia memang rapi dan dia pakai, bila kita mula-mula sampai, dia akan letak satu kain panas atas kepala kita, bagi macam kita punya minyak-minyak rambut ke, spray rambut ke hilang dulu.
Lepas tu dia akan urut. Dia macam full package lah. Dia bukan macam kita pergi kat tepi jalan, potong rambut dan dia suruh kita balik. Bukan macam tu lah. Dia macam pergi dekat salon betul. No wonder harga dia mahal. Tapi yang saya pergi tu harga dia sekitar 30 hingga 60 ringgit Malaysia lah. Saya tak pernah pergi yang mahal-mahal. Dan ada sesetengah kedai gunting rambut ni, dia ada macam member card tau. Macam dia chop lah standard kan. Dia chop. Sampai satu level kita boleh pusing dia macam cabutan bertuah dia dan kita dapat lah. Cabutan bertuah dia bukanlah menang kereta, bukanlah menang motosikal, tak ada pun. Dia punya cabutan bertuah dapatlah satu tin, contoh kalpis ke. Tapi benda-benda macam tu dia membuatkan kita rasa happy untuk pergi lagi. Sama juga dengan mereka punya Dobby. Dekat Jepun bukan tak ada coin Dobby. Coin Dobby tu pun ada. Coin Dobby maksudnya yang 24 jam kita masukkan RM5, 50 sen semua tu kan. Dekat Jepun banyak gila benda-benda macam tu. Tapi dekat Jepun banyak juga Dobby yang kita hantar untuk dry cleaning sebab mereka kan pakai kod kan. So hantar dekat situ, bila kita hantar dekat dry cleaning punya tempat, Dobby yang dry cleaning pun kita akan dapat hadiah. Hadiah pun dia bukan hadiah yang pelik-pelik, hadiah yang kecil-kecil je, kalpis, benda-benda simple macam tu. So itu 3 benda yang saya buat orang Jepun rasa macam peliknya ataupun hontu desu ka? Dia macam tu lah bila dia pelik kan. Orang Jepun ni dia menarik bila bagi saya lah, bila bercakap biasa dia ada nada dia, bila bercakap telefon kan dia punya nada totally different tau. Macam kalau kita jumpa depan-depan kita akan bagi tahu osewa nate orimasu. Kita osewa nate orimasu ni dia apa dia macam terima kasih kerana jaga saya. Kalau jumpa depan-depan kita akan cakap osewa nate orimasu, yoroshiku onegaishimasu sebagai contoh lah. Tapi bila bercakap telefon dia akan jadi macam ni. Osewa nate orimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Dia tarik macam tu lah. Benda-benda macam ni anda tak akan dapat dekat buku teks. Anda kena pergi dekat sana, anda kena experience sendiri. That's why orang tanya saya macam mana nak belajar bahasa Jepun dengan bagus. Jawapan saya simple saja. Sama ada anda couple dengan orang Jepun ataupun anda pergi duduk dekat sana, anda lari dari komuniti Malaysia, and anda kena ada jati diri lah. Sebab nak lari dari komuniti Malaysia ni bukan kita kata satu benda yang senang. Maksud saya nak lari tu senang. Untuk hidup seorang diri bukanlah satu benda yang senang. Saya ada senior Malaysia yang cuba lari dari komuniti Malaysia. Dia sampai dekat sana, dia duduk dalam bilik dia, ataupun kita panggil dia sebagai hikikomori. Dia duduk dalam bilik dia, main game kerja, dan 6 bulan tak pergi ke college. Lepas tu dia hantar balik lah, sebab result tak cantik dan sebagainya. Hantar balik pun dalam keadaan yang dah tak berapa betul lah. So itu 2 cara. Anda bayangkan macam ni lah. Saya belajar bahasa Jepun ni dari 2007. Saya masuk bekerja pada 2011. Apa yang bos saya cakap dekat depan, walaupun saya dah lulus, saya dah ada degree mechanical engineering bagai tu, bila masuk kerja saya tak faham buat apa yang bos saya sembang. Nampak tak? 2008, 2007, 8, 9, 10, 11. 5 tahun. So 5 tahun saya belajar bahasa Jepun, saya boleh kata hampir. Tapi 1 tahun lebih je saya bekerja dekat sana, saya boleh kata kalau bercakap tu memang kalau orang Jepun cakap pera-pera, maksudnya lancar gila. Walaupun grammar saya tak betul. Walaupun grammar betul lah, grammar nenek, grammar bumpo saya tak betul. Bumpo tu grammar dalam bahasa Jepun ataupun tata bahasa lah. Yang penting message tu sampai. Tak kisah betul ataupun tak kan. So itu saja. Mungkin saya akan kongsikan lagi apa lagi benda-benda pelik yang orang Jepun tengok saya, ataupun benda yang saya tengok orang Jepun buat benda tu pelik. Oke, nah itu adalah 3 perangai orang Melayu yang dimana abang ini menceritakan diri dia sendiri ketika dia berada atau hidup dalam lingkungan orang Jepun gitu guys. Orang Jepun pelik melihat orang Malaysia itu menggunakan kain pelikat. Kalau aku cari di Google tadi, kain pelikat tuh kayak sama dengan kain sarung guys. Kalau salah mohon koreksi aja, pelikat tuh sama dengan sarung atau enggak, karena di Google tadi gitu katanya. Terus yang kedua, minyak cap kapa. Minyak cap kapa ini adalah minyak tradisional khas Malaysia yang ada cuman di Malaysia, yang dimana bisa mengobati sakit kepala, nyeri-nyeri dan lain sebagainya gitu. Kalau orang Jepun kalau sakit kepala itu, nyeri-nyeri di sekitaran kepala, mereka lebih meminum obat guys, minum obat Panadol. Nah ketika mencium bau aroma cap kapa ini dari Bang Ashraf ini, terheran-heran, ini bau apa nih, ini diminum gitu minyaknya. Nah mungkin mereka gak ada minyak-minyak yang kayak gitu guys di Jepun. Aku juga kurang paham. Nah kalau di Jepun mereka lebih memperhatikan
kualitas daripada kuantitas. Nah, maksudnya adalah kayak mereka lebih perfeksionis gitu guys. Rambutnya aja belum panjang banget tapi udah dipotong gitu. Dan potongnya juga mahal gitu guys. Jadi ya itu adalah perangai-perangai orang Melayu yang buat orang Jepun terkejut. Nah, kira-kira perangai orang Melayu apalagi yang sekiranya teman-teman tahu? Boleh aja komen-komen di bawah ya, kita sharing-sharing pada video kali ini. Kayaknya untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.